Alhamdulillah sihat. Amno sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Sihat macam ni lah. Yalah, biasalah. Kak Salbiah sehat. Alhamdulillah sihat. Nisa sihat. Alhamdulillah. Duduk mana ya Kak Salbiah? Saya Parit Bunta. Oh, Parit Bunta. Orang Perak ya. Nisa duduk mana? Saya Selangor. Oh, Kampung Sungai Besar, tapi ni sekarang dah seorang duduk rumah anak-anak bergila-gila. Sekadang dekat Ceras, kadang dekat Puchong. Oh. Kadang dekat Bangi. Cakap pula. Pusing je lah. Anak-anak dah tak bagi duduk seorang kat rumah Sungai Besar tu. Rumah sewakan. Oh. Eloklah duduk dengan anak-anak. Kalau apa-apa senang kan. Kalau sakit demam ke apa ke. Rumah sewakan cikgu tu duduk kat rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rabbil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita masih lagi mendapat rahmat sehingga sihat dapat bersama-sama lagi menyertai program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya, dan insyaAllah pada malam ni kita dah masuk ke siri yang ke-120, iaitu 10 Disember siri 120. Bermakna malam ni adalah malam yang ke-120 berturut-turut kita menyertai program secara maya ni sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Alhamdulillah. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang setia dan sabar untuk mengikuti program ni, kerana kita sebenarnya mempunyai hajat yang besar, iaitu untuk terus melaksanakan program ni sehingga khatam Al-Quran. Hari ini 120 siri. InsyaAllah untuk khatam Al-Quran kita perlu bersabar hingga siri yang ke-302 nanti insya-Allah, yang akan mengambil masa 10 bulan untuk pelaksanaannya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita atau khalifah atau ustaz kita pada malam ni sudah ada bersama kita. Tuan-tuan boleh lihat yang baju merah dalam skrin tu. Itu adalah Ustaz Ustaz Ahmad Nasri Muhammad Nasir. InsyaAllah dah menyertai awal lagi tadi pukul 9.25 tadi dah bersama dengan kita. InsyaAllah kita rasanya semua pun tuan-tuan pun dah ada, guru pun dah ada. InsyaAllah kita boleh mulakan program ni insyaAllah. Jadi bagi memulakan program ni, marilah seperti biasa kita sama-sama membukanya dengan baca umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti biasa, insyaAllah kita akan teruskan program kita, di mana kita akan nanti bersama-sama dengan Ustaz. Yang pertama, kita akan membaca 2 muka surat Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz, insyaAllah. Itu merupakan program rutin kita setiap hari, di mana kita nak melazimi diri untuk membaca Al-Quran. Di mana dalam program ni, insyaAllah kita baca berjemaah mengikut bacaan Ustaz secara tertib. Jadi setiap malam kita jemput Ustaz
yang berbeza-beza. Secara tak langsung kita dapat berkenalan dengan ustaz setiap malam. Ustaz-ustaz yang baru kita akan kenal ramai ustaz insya-Allah. Dan kita akan baca mengikut bacaan ustaz. Memang kita ada baca setiap hari sendiri-sendiri di rumah. Malah ada yang baca sampai 1 juzuk, 2 juzuk, 3 juzuk, lebih pada tu pun ada. Tetapi melalui program ni apa kita buat adalah kita sebelum kita tidur ni kita nak baca Al-Quran bersama-sama dengan ustaz secara yang tadi insya-Allah. Jadi itu dah surah yang pertama, di mana kaedah yang kita akan gunakan, biasa yang kita gunakan kaedah seperti mana kita membaca Yasin. Jadi ustaz akan jadi khalifah, jadi ustaz akan membaca ayat-ayat yang berkenaan dan kita akan dengar di kediaman kita masing-masing dan seterusnya kita akan ikut membaca di rumah masing-masing. Dalam keadaan kita bersiaran secara maya ni, secara online Google Meet ni, untuk memastikan bahawa apa yang disampaikan, apa yang suara ustaz dapat didengari dengan baik, penyampaian ustaz nanti, tazkirah ustaz dapat kita dengar dengan baik. Kita mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan bahawa semasa ustaz bersiaran nanti, tuan-tuan pastikan tuan-tuan punya mikrofon tuan-tuan senyapkan supaya hanya mikrofon ustaz saja yang terpasang. Dengan itu kita akan dapat dengar suara ustaz dengan jelas. Kalau tuan-tuan pasang nanti 2-3 mikrofon, dia akan ada gangguan bunyi bising, kita tak dapat dengar apa yang ustaz sampaikan. Jadi itu adalah slot pertama, kita akan baca Quran. Seterusnya kita akan sambung. Saya nak minta ustaz terus saya sambung. Untuk slot yang kedua kita adalah full time, iaitu kuliah jam 10 malam. Jadi selesai baca Quran biasanya dekat-dekat jam 10 dah. Jadi sebab tu kita namakan kuliah jam 10. Jadi minta ustaz teruskan saya dengan kuliah yang berkenaan. Dan selesai saja kuliah yang berkenaan, saya akan buka untuk slot yang ketiga, itu slot interaksi. Interaksi di mana saya akan benarkan ahli jemaah untuk berinteraksi secara santai dengan ustaz, nak berkenalan, nak bertanya khabar, nak bertanya soalan, nak kongsi idea, nak buat pengumuman dan sebagainya dibenarkan. Tetapi untuk slot ni hanya beberapa orang saja yang dibenarkan berinteraksi kerana masa kita mungkin tak cukup. Jadi saya akan benarkan untuk beberapa orang mengikut kesesuaian masa yang ada insya-Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak berinteraksi dengan ustaz nanti, tuan-tuan masa tu tuan-tuan boleh onkan tuan-tuan punya mikrofon, bercakap. Dan selesai cakap tuan-tuan off balik, tunggu reaksi daripada ustaz, dan kita kalau kita nak bercakap lagi kita on balik. Macam tu dah kita akan on off. Orang lain bercakap, kita off kita punya mikrofon, kita bercakap, kita on kita punya mikrofon. Barulah program ni dapat didengari dengan baik insya-Allah. Jadi itulah kandungan program kita setiap malam, di mana melalui program ni insya-Allah kita dah jalankan sejak daripada 13 Ogos yang lepas. Kita jalankan mulai pukul 9.25. Tujuan dia supaya semua orang dah balik tenang dah di rumah. Kalau pergi pasar raya dah balik dah sebab semua market dah tutup dah. Kalau pergi kerja ke mana-mana pun sepatutnya dah balik. Kalau pergi masjid, surau dan sebagainya pun dah balik dah sebab kuliah maghrib dah selesai, solat berjemaah di masjid pun dah selesai. Sekarang ni solat di masjid, di surau, kalau ada kuliah pun kena ditamatkan bila masuk waktu isyak saja tamat. Lepas itu terus solat dan terus balik. Jadi kita dah balik dah dan sempat rehat. Jadi sebelum kita tidur, kita dapatlah melalui program ini kita sama-sama membaca Al-Quran dan seterusnya mendengar tazkirah, mendapat ilmu setiap malam insya-Allah. Melalui yang ilmu yang disampaikan atau dikongsikan oleh ustaz insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya maklumkan ustaz ataupun guru kita pada malam ni adalah Ustaz Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir, guru pendidikan Islam daripada sekolah kebahasaan Taman Impian Alma Bukit Mentajam insya-Allah. Jadi ustaz dah ada bersama kita, harap tuan-tuan pun dah ada Al-Quran bersama, Mashaf Al-Quran ada bersama. Jadi tuan-tuan boleh buka muka surat 241 dan juga muka surat 241 dan muka surat 242, dua muka surat. Jadi malam ni kita akan sambung lagi baca surah Yusuf.
Muka surat ayat dia 44, ayat 44 sampai 63. Ayat 44 sampai 63. Kalau tuan-tuan berada di luar, tak pegang mushaf Al-Quran, boleh dah tengok di skrin. InsyaAllah saya ada presentation ayat yang berkenaan. Jadi, tuan-tuan puan sekalian, kalau tuan-tuan dah bersedia, Ustaz pun ada bersama kita. Saya tanpa meninggalkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan kepada Ustaz Ustaz Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir untuk meneruskan program ini. Dengan segala hormatnya, disediakan apa-apa Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia dan inayahnya. Pertemukan kita pada malam ni. Dan pertamanya saya nak mengucapkan terima kasih di atas jemputan untuk majlis ilmu, majlis zikir, majlis untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jemaah yang ada ini, salah satu ataupun salah seorang daripada kita dimakbulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita terus kepada bacaan kita tanpa membuang masa lagi, iaitu surah Yusuf ayat ke-44 hingga 63. Jadi insya-Allah saya akan baca sikit-sikit lah ke macam mana. Tak apa, saya bacalah lah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, ikutlah pelan-pelan lah. InsyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون.
ثم يأتي من بعد ذلك شداد سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك
مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah kita telah selesai membaca surah Yusuf dan terus kepada titik yang seterusnya iaitu tazkirah. InsyaAllah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, untuk peringatan kita bersama, untuk diri saya sendiri, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin berbicara mengenai satu perkara yang berkaitan dengan diri kita sendiri dan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan akal fikiran. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita akal untuk kita berfikir dan menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Dan dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala suruh kita untuk memahami hukum-hukum Allah dan syariat-syariat Allah
untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya ingin membawa tazkirah ataupun peringatan kita pada malam ni berkenaan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang mana kita ketahui iaitu mengucap 2 kalimah syahadah. Yang pertama. Yang kedua, menunaikan solat. Jadi kita bahas yang pertama dulu, yang ini berkaitan dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Maka yang disebut sebagai Islam, perkara pertama yang rukun pertama yang dinyatakan adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Syahadatain, ataupun kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka di sana ada 2 penyaksian. Syahadah yang pertama mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dan syahadah yang kedua mengaku bahawa tiada Nabi melainkan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Mengaku bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Jadi itu disebut sebagai syahadatain, 2 penyaksian. Maka yang menentukan seseorang itu Islam adalah dengan mengucap 2 kalimah syahadah. Dan kita alhamdulillah, kita telah Islam. Kita lahir-lahir Islam. Kita lihat mak bapak kita Islam. Dan ada di kalangan sahabat kita yang bukan Islam, yang umur 40 baru nak masuk Islam. Ada yang umur sekolah menengah baru masuk Islam. Banyak sahabat-sahabat kita. Dan kita sendiri sebagai guru, anak-anak murid kita ada yang masuk Islam. Maka mereka Islam pada bukan lahir-lahir Islam. Maka itu adalah hidayah ataupun taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang pertama ingin saya bicarakan untuk peringatan, nasihat untuk kita sama-sama. Syahadah ini yang disebut dalam rukun Islam adalah rukun yang pertama untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mengetahui, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala disebut sebagai ma'rifatullah, mengenal Allah. Maka satu jalan kita sebagai orang Islam untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana cara untuk kita mengenal Allah. Maka kuncinya adalah untuk masuk Islam mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi bagaimana yang disebut sebagai mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan ajaran ni lepat ke apa semua ni. Lagi semua duk tengok FB apa semua, ajaran-ajaran yang sekarang ni banyak ajaran sesat. Maka perkara yang penting untuk kita sekarang ni adalah mencari satu jalan yang benar untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, bila sebut Islam, kita kena gunakan akal fikiran kita, kita gunakan otak kita, kita gunakan daya upaya kita untuk kita mempelajari ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan ni bila saya ngajak di masjid, selalulah saya tanya, jika kita mengenal Allah, kita tidak dapat melihat Allah, tapi di mana Allah? Apakah bukti adanya Allah? Ini sifat 20 kita kena mengaji. Sifat 20, untuk kita mengenal Allah, kita wajib mempelajari sifat 20 yang telah dikarang oleh ulama untuk kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah bukti adanya Allah? Ini soalan yang biasa kita dengar. Adanya Allah, buktinya adanya alam ini. Akal. Guna akal dulu. Ini disebut sebagai hukum akal. Hukum akal. Kita kalau mengaji sifat 20, kita akan mengaji wajib bagi akal, mustahil bagi akal, harus bagi akal. Jadi itulah bukti akal kita yang menyatakan bahawa akal kita boleh berfikir, menentukan bahawa adanya alam ini menunjukkan bahawa adanya pencipta.
dan pencipta itulah yang diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak dapat melihat Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita hanya setakat itu sahaja kita boleh tahu, iaitu mengenai sifat-sifat Allah Taala saja. Jadi perbahasan ni luas lah. No? Kalau tuan-tuan mengaji kitab tauhid, kita hanya sifat 20 tu, kesemua sifat 20 tu terkandung maknanya itu di dalam kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu satu kalimah. Satu kalimah. Tetapi kalimah itu mengandungi makna yang luas. Yakni perbahasan sifat 20 yang kita wajib pelajari. Yang disebut sebagai mukallaf. Kita mukallaf wajib mengaji ilmu fardu ain. Fardu ain apa dia? Ilmu yang pertama, ilmu tauhid. Fardu ain, ilmu tauhid. Ilmu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nak kenal Allah Taala macam mana? Mesti orang tanya, nak kenal Allah Taala macam mana? Mengenal Allah Ta'ala dengan mempelajari sifat 20. Ini cukup. Yang kedua adalah dengan menuntut ilmu fardu ain, iaitu ilmu fiqh. Maka selepas mengucap disuruh sebagai menunaikan solat. Yang ketiga adalah menuntut ilmu tasawuf. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dan ketiga-tiga ilmu inilah merangkumi di antara satu sama lain. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak terlewat untuk kita menuntut ilmu. Saya pun masih menuntut ilmu, tuan-tuan pun masih menuntut ilmu, dan selama mana kita menuntut ilmu, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita adalah menuntut ilmu. Memberi kefahaman adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Selama mana kita berada di jalan menuntut ilmu, kita dimaafkan oleh Allah Taala apa yang kita tidak ketahui. Selama mana kita menuntut ilmu agama, kita berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diampunkan oleh Allah Ta'ala sekiranya kita masih lagi tidak ketahui hukum-hukum yang sedemikian. Ambil uduk macam mana, kan? Contohlah, rukun sembahyang 13 pun tak tahu, tak ingat lagi. Beriman kepada malaikat, tak kenal malaikat ni ada jantan ke, ada betina ke, ada ke tak ada ke, tak tahu lagi. Maka selama mana kita menuntut ilmu, tak sampai lagi bab malaikat, baru duk mengaji bab beriman kepada Allah, tak sampai lagi kepada malaikat, kan? Maka sekiranya kita diambil nyawa oleh Allah Ta'ala, kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pengakhiran untuk tazkirah lah, untuk malam ni saya ingin membawa satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, iaitu rukun Islam yang kedua. Kita bicara tadi rukun Islam yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Rukun Islam yang kedua adalah menunaikan solat. Solat Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi kita di langit, menunjukkan kemuliaan solat. Berbanding dengan ibadah yang lain, Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi solat Allah Ta'ala panggil Nabi naik Isra wal Mi'raj, naik jumpa di Sidratul Muntaha, dan manusia lain dan malaikat sendiri pun tidak boleh sampai ke sana. Allah Ta'ala hanya berjumpa dengan Nabi kita dan memerintahkan supaya Nabi kita melaksanakan solat sebanyak 50 waktu. Kemudian Nabi minta jadi 5 waktu, tapi Allah Ta'ala firman, melaksanakan solat 5 waktu tetapi pahalanya seperti 50 waktu. Itu dia. Kita berbicara mengenai kelebihan Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat sikit
pahala banyak. Tadi baca Quran kan. Saya rasa saya ada baca salah tadi. Minta maaf lah, tak perasan lah. Kalau ada salah bagi tahu. Tak apa nampak sebab duduk dalam bilik ni gelap. Jadi Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad ni satu ibadah yang paling mulia di antara ibadah-ibadah lain. Jadi orang dulu-dulu duk pesan lah. Ngaji bab semayang betul. Pergi mana semayang dah. Tinggal semayang dah. Ganti balik. Qadha. Semayang kita kena qadha. Kerana kita berutang dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah Ta'ala berfirman, sungguh akan dapat kemenangan orang mukmin yang tetap hati dan anggotanya dalam sembahyang. Dalam Quran ni disebut sebagai qad li tahqiq. Allah Ta'ala nak sebut sungguh-sungguh. Menekankan kalimah qad itu nak menyatakan bahawa akan berjaya, akan untung orang ni di dunia dan di akhirat. Siapa dia? Alladhi al-mu'minun, alladhi orang yang beriman, alladhinahum fi salatihim khashi'un. Yang mana hatinya itu tetap, yakni hati sentiasa hadir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana mereka itu di dalam sembahyang. Walladzinahum ala, ayat yang terakhir daripada ayat itu, walladzinahum ala salatihim yuhafizun, dan akan diberikan kemenangan dan mendapat kemenangan juga orang mukmin yang memelihara akan sembahyang mereka. Allah Ta'ala jamin. Dari Quran ni Allah Ta'ala kata akan berjaya, maksudnya beruntung di dunia dan di akhirat. Orang yang mana? Orang yang hatinya sentiasa hadir ingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fi salatihim khashi'un. Yang mana dalam solatnya itu khusyuk. Khusyuk ni maksudnya dalam takbir kita daripada awal itu sehinggalah kita bagi salam, hati itu hadir ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Jadi inilah janji-janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, dan banyak lagi untuk kita bicarakan. Sebenarnya saya baca kitab ini adalah daripada kitab Patimunyatul Musalli. Petikan daripada kitab Patimunyatul Musalli, dinyatakan bahawa sembahyang ini dengan manusia dibandingkan. Sembahyang ni dibandingkan dengan manusia seperti nyawa. Bermakna kalau tak ada nyawa, tentu manusia tidak hidup. Begitulah. Kalau tidak ada solat dalam diri kita, seolah-olah kita ini tidak hidup. Tidak ada apa-apa dalam dunia ni. Dan rukun dalam solat itu dibandingkan seperti kepala dan badan. Rukun dalam solat. Kalau tak ada rukun, katakan sembahyang. Dan begitulah kalau tak ada kepala dan badan, tentu tidak dikatakan manusia. Itulah bandingan yang dinyatakan di dalam kitab Patimunyatul Musalli ni. Memang saya duk bacalah di salah satu pondok saya lah, dengan adalah penuntut ilmu tu. InsyaAllah saya rasa dekat tu dulu kot. Kesimpulan dia, kesimpulan untuk kita sama-sama mencari jalan bagaimana untuk kita mendekatkan diri dengan Allah, bukan hanya taklid saja. Kita kena menuntut ilmu. Kita kena menuntut ilmu. Yang pertama, kita kena menuntut ilmu mengenal Allah. Yang sebut rukun Islam tadi itu syahadah. Yang kedua, kita perlu menuntut ilmu syariat, iaitu hukum fiqh, amalan ibadah yang kita buat selama ni. Sembahyang kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, segala ibadah-ibadah yang kita wajib laksanakan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ilmu tasawuf, iaitu ilmu untuk mendidik hati kita.
untuk menanam hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut sebagai tariqah, satu jalan untuk kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya rasa dekat tu dulu untuk peringatan dari saya sendiri, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mohon maaf sekiranya ada salah kasar bahasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan majlis kepada cikgu kita, Cikgu Abdul Rahim. Alhamdulillah, subhanallah, jazakallah khairan katsiran diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir. Pertama, kerana sudi menjadi tetamu kita pada malam ni, sudi memberikan ilmu kepada kita, insya-Allah. Yang kedua, kita sama-sama dapat membaca Al-Quran sebentar tadi, mengikuti bacaan Ustaz, di mana Ustaz baca dalam bacaan yang sederhana, slow, yang mudah untuk kita ikuti. Kalau kita baca laju-laju, susah kita nak ikut. Tapi Alhamdulillah, Ustaz baca dalam, orang kata, dalam sederhana, yang mana kita dapat ikut satu-satu, insya-Allah. Itu adalah yang terbaik, saya rasa, kaedah yang demikian. Dan seterusnya, kita dapat mendengar tazkirah yang disampaikan tadi, di mana Ustaz membicarakan tentang rukun Islam, di mana yang pertama syahadah. Dan seterusnya Ustaz juga menyentuh mengenai solat. Jadi dua perkara yang Ustaz tumpukan tadi sebentar tadi, di mana kedua-dua perkara tersebut insya-Allah merupakan perkara pokok yang kita wajib laksanakan, dan sebagai seorang Islam kita syahadah kita kena jaga. Beruntung bagi kita lahir sebagai orang Islam, Ustaz itu masukkan baru katakan tadi, tetapi ada orang lain yang tak Islam. Jadi macam mana pula kita nak pastikan nak berdakwah, nak menyeru kawan-kawan kita sama ada yang dah Islam ataupun yang bukan Islam untuk kembali menurut apa yang ditentukan oleh Allah SWT. Kerana kita tahu ramai orang yang dilahirkan sebagai Islam tapi tidak menunjukkan dalam perilaku dia, perbuatan, perkataan dia, dalam akhlak ataupun perbuatannya tak menunjukkan, kata tak kena dengan ciri-ciri seorang Islam Muslim. Jadi mereka ni perlu kepada dakwah untuk ajak mereka untuk kembali ke jalan yang sebenarnya. Jadi kita perlukan ramai orang yang mana tentulah ustaz-ustaz menjadi antara pelopor ataupun yang utama dalam yang hal berkenaan atas ilmu yang dikurniakan kepada mereka, insya-Allah. Kita boleh bantu, insya-Allah, apa yang kita mampu untuk bersama. Tetapi dalam hal berkenaan kita semua dituntut untuk menuntut ilmu sepanjang masa, insya-Allah. Jadi kalau kita menuntut ilmu, Ustaz kata tadi, nanti apabila kalau sekiranya andainya Allah panggil kita kembali dalam keadaan menuntut ilmu, maksudnya kita memang berada di jalan yang benar. Ilmu yang kita tak tahu, yang kita tak laksanakan, insya-Allah Allah akan ambil kira dan Allah akan ampunkan kita. Kita harap Allah meredai kita, Allah merahmati kita, dan Allah mengampunkan kita, insya-Allah. Jadi itulah sedikit yang saya boleh ulas. Kemudian insya-Allah kita nak masuk ke segmen yang berikutnya, iaitu segmen berinteraksi dengan Ustaz, insya-Allah. Untuk pengetahuan semua, Ustaz Ahmad Zamri pula, Ustaz Ahmad Nasri. Kerana dalam kita punya Google Meet kita ni ada Ustaz Ahmad Zamri.
Ustaz Ahmad Zamri bin Samsudin, iaitu kita punya tetamu kita siri yang sebelum ni daripada Sungai Besar Selangor ada bersama kita insya-Allah. Jadi untuk mengetahui semua, saya terpanggil untuk jemput Ustaz Ahmad Nasri adalah kerana dia merupakan saya jumpa dan tahu kata dia adalah anak kepada cikgu ataupun kawan kami lah, kawan sekerja saya, iaitu Cikgu Muhammad Nasir bin Osman. Okey, merupakan saya bisa bertugas untuk mengetahui Ustaz Ahmad Nasri. Cikgu Ahmad Nasir, saya bisa bertugas dengan Cikgu Nasir di Sekolah Menengah Sungai Aceh dan juga di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di Pulau Tebal. Lepas itu Ustaz bukan turun, Ustaz naik pangkat ke sekolah rendah sampai dah jadi kursak dan kemudian bersara insya-Allah. Selain daripada itu juga Ustazah Bonda Ustaz juga, Ustazah Hanisah Mutiah juga merupakan rakan sekerja saya sewaktu saya mula-mula posting di SMK Tun Syed Syahbad Rabah, dan akhirnya saya pun keluar ke sekolah lain dan kembali balik ke sekolah Tun Syed Syahbad Rabah sebagai pengetua dan pencin di sekolah Tun Syed Syahbad Rabah. Itu cerita dah macam mana yang boleh kenal Ustaz Ahmad Nasri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan semua, bila saya cek, saya dapati Ustaz memanglah anak jati Sungai Bakap. Arwah ayahnya merupakan memang orang anak jati Sungai Bakap. Sekarang Ustaz pun tinggal di Sungai Bakap, di sebelah rumah ayandanya. Ustaz belajar dulu di sekolah, kalau sekolah menengah Ustaz belajar di Sekolah Menengah Agama Dairatul Ma'rifil Wataniyah 1 PMW Kepala Batas. Kemudian juga biasa di Ma'an Al-Masur Al-Islami Balik Pulau. Kemudian ke Sekolah Menengah Agama Tarbiyah Ad-Diniyah juga biasa. Saya tak tahu macam mana ni, nanti Ustaz boleh cerita, kisah kan banyak sangat ni. Lepas tu biasa juga ke Madrasah Isyadiyah Ashraf Al-Wataniyah, iaitu Pondok Sungai Bakap. Jadi macam mana kisah dia saya tak tahu, nanti nak minta Ustaz kisahkan macam mana cerita dia. Dan kemudian Ustaz menyambung pelajaran sehingga Ustaz belajar seterusnya ke sampai ke Universiti Al-Azhar Mesir. Itu maklumat yang saya ada lah. Jadi pulang ke sini, lepas tu macam mana boleh masuk ke bidang ke Kementerian Pendidikan saya tak pasti. Tapi yang saya tahu pada waktu ni, ketika ini Ustaz berkhidmat di SK Taman Impian Alma insya-Allah. Jadi saya rasa umur dah bukan dah lagi, bukan muda lagi, baru sekitar 38 tahun. Baru sekitar 38 tahun. Mungkin tuan-tuan berkenalan. Muda lagi tu Ustaz. Mungkin tuan-tuan nak berkenalan dengan Ustaz nanti. Jadi eloklah Ustaz yang sendiri menceritakan, sebab maklumat saya tadi tak tahu macam mana susunan dia boleh banyak sangat tu. Masa belajar tu ikut mana orang tak tahu. Jadi mungkin nak minta Ustaz buat taruh sedikit Ustaz. Ustaz silakan taruh sikit. Baik, terima kasih cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Nasri bin Muhammad Nasir. Anak cikgu lah. Pak cikgu, mak cikgu lah. Jadi dalam adik-beradik ni saya nak sulung lah. Dan saya seorang lah yang ikut jejak mak ayah lah jadi guru. Dengan niat saya pun nak jadi cikgu dan Allah Ta'ala takdir jadi cikgu lah. Jadi saya mengaji di Sekolah Kebangsaan Sungai Bakap dan saya juga menuntut di Sekolah Ad-Diniyah
Ustazah Kalsum tu adalah guru saya, dan saya minat untuk mengaji agama bermula daripada sana. Dan Ustazah Kalsum ni adalah seorang guru yang banyak jasanya lah. Kami pun kat Ibu Basikal pergi mengaji, lepas petang pergi mengaji. Jadi tuan-tuan, jangan biar anak ada masa lapang, isi masa sepenuhnya tu daripada dengan mengaji. Letih dengan mengaji tak apa. Maksudnya pagi mengaji di sekolah rendah, saya sendiri sampai habis balik mandi apa semua, kayuh pergi sekolah Adiniah pula. Ustazah Kalsum punya sekolah tu lah. Jadi kemudian saya pergi ke sekolah Tarbiyah Adiniah di Jalan Pegawai, tu adalah sekolah agama. Saya dapat di situ. Sebelum tu saya minta juga di Ma'had Al-Masyur Islami di Teluk Kumbang, Sungai Batu tu. Masuk sekolah Tarbiyah Adiniah, duduk seminggu, ayah dengan mak mai kata dapat sekolah Ma'had Masyur, nak masuk tak? Sekolah Ma'had Masyur ni ada temu duga. Jadi temu duga diterima, jadi masuk di sekolah Ma'had Masyur. Sebab tu jadi ada banyak sekolah tu. Walaupun sekolah seminggu, kita masuk juga, kira sekolah kita jugalah. Sekolah Tarbiyah Diniyah Ma'had Al-Masyhur, habis tingkatan 1 sampai tingkatan 5, saya ambil stam Sijil Tinggi Agama di Daeratul Ma'arif Wataniyah di NW. Kemudian ambil stam Sijil Tinggi Agama juga di sekolah Pondok Sungai Bakap lah. Jadi dan guru saya adalah Ustaz Salmi lah. Sampai sekarang Ustaz Salmi ada di sana, guru saya lah, guru nahu saya. Jadi sekolah saya jadi banyak macam tu lah. Bukan jahat kok pindah sekolah, bukanlah. Cuma keadaan lah, jadi sekolah banyak. Terus dengan Sijil Tinggi Agama tu, dengan doa tok saya, mak saya, tok saya dengan tok wan saya, semua ni support lah. Jadi harap kat saya ni lah. Jadi pergi ke Universiti Azhar, tahun 1 di sana, alhamdulillah. Tahun 2, tahun 3, tahun 4, alhamdulillah lulus. Terus tidak ada sangkut-sangkut. Walaupun tahun 1 tu menangis lah, walaupun dah besar pun menangis lagi. Sebab sebab dia susah lah. Kalau kita kata pengalaman hidup tu, mungkinlah tuan-tuan ada lagi pengalaman hidup. Cuma bila kita mengaji di luar negara ni, musim sejuk tak biasa. Jadi bila kita nak tulis periksa tu, tangan getak. Duduk pula di bangunan atas, Arab tak apalah, Arab dia biasa, kita orang Melayu. Tulis ni bergetar sebab angin mai. Periksa bukan dalam dewan, di luar. Jadi dengan inuh keluar apa semua, jawab periksa pun tak tahulah. Kan? Jadi banyaklah dugaan apa semua. Jadi, alhamdulillah saya ambil bidang Usuluddin, jurusan hadis. Usuluddin ataupun kita panggil Usuluddin Syu'bah Hadis. Jadi alhamdulillah setelah balik daripada Universiti Al-Azhar, Ustaz Latif sekolah menengah Adiniah tu panggil saya khidmat. Itu guru saya lah. Semua tu guru saya. Khidmat di sana Ustaz. Kemudian dapat panggilan JKOF. Jadi temu duga apa semua. Saya dapat JKOF pada tahun 2009 dan ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Taman Impian sehinggalah sekarang. 2009 sampailah sekarang. Tak kena pindah lagi lah, tak tahulah. Sebab laki-laki kurang sikit lah ustaz ni. Jadi saya seorang lah laki-laki yang ada di sana. Yang lain semua ustazah lah. Itulah, tak ada apa pun, biasa saja. Sampai sekarang ni saya menetap di Sungai Bakap bersebelahan dengan rumah mak saya. Saya duduk rumah tok saya lah. Jadi sekarang ni saya telah mendaftar, cuma untuk makluman tuan-tuan lah, di Pematang Ara ada satu tempat, lepas daripada Taman Kesumba, kami akan nampak ada rumah kayu satu. Itu adalah pondok yang Pak Menakan saya hasrat untuk bangunkan. Dan pondok tu saya telah daftarkan di bawah Jabatan Agama Islam. Dan sekarang telah berdaftar. Dan saya macam ni lah, saya mengajar. Selama 6 tahun saya mengajar Quran di Sungai Kecil. Jadi penuntut ilmu saya semua dah warga emas, dah tua-tua lah maksudnya. 50 tahun ke atas lah. Ada dekat 30 orang. Jadi dengan itulah saya
ada tanah Tok Wan, jadi buat pondok di sana. Buat masa ni pengajian secara online lah. Buat mengaji kitab fiqh, buat mengaji kitab tauhid, saya jemput orang lain mengaji Quran tiap minggu hari Jumaat. Jadi itulah yang saya boleh buat. Semua pengajian adalah percuma, tidak ada bayaran. Gunakan tenaga yang adalah untuk mengajar. Dan mak saya pun mengajak Quran untuk kawasan kampung ni. Jadi rupanya barulah kita nampak kampung kita ni ada juga orang-orang yang malu nak baca Quran. Ada orang yang dah berumur nak baca Quran, tak ada tempat nak mengaji. Jadi mak saya lah, dia mengajak ada orang duk main sehingga boleh baca Quran lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita lah dengan usaha kita. Masing-masing ada usaha untuk menjalankan dakwah ni. Saya dengan cara saya, tuan-tuan dengan cara tuan-tuan. Jadi apa pun semua Allah Ta'ala tengoklah jalan kita untuk kita menyampaikan dakwah ni. Jadi itu saja kot lah. Itu saja. Terima kasih Ustaz. Tuan-tuan, selain daripada yang disebutkan, Ustaz juga merupakan guru takmir masjid yang di Seberang Pas Selatan ni, insyaAllah di masjid di Surau ada Ustaz merupakan Ustaz guru takmir masjid yang dilantik oleh Jabatan Agama Islam Jawi, daerah Jawi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tadi dengar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Saya rasa tuan-tuan mungkin teruja untuk bersembang dengan Ustaz insya-Allah, ataupun nak bertanya soalan atau nak sembang dengan Ustaz. Saya nak persilakan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi siapa-siapa yang nak mulakan silakan. Tuan-tuan, siapa yang nak mulakan? Nak bagi orang taman kami dulu ke? Haji Yaakob dulu ke? Haji Yaakob silakan. Untuk pengetahuan Ustaz, dalam grup ni macam Ustaz dengar yang sembang-sembang tadi, kita buka kepada public. Jadi dari merata tempat Ustaz, dia punya ahli jemaah yang ada kat sini dari merata tempat, bukan orang Taman Jawi Jaya juga saja. Kita juga merakamkan setiap siri kita dan kita upload di YouTube. Jadi siapa-siapa yang tertinggal pada hari ni, dia sibuk, dia ada urusan, dia boleh tengok lagi lah di YouTube. Dia hanya type program Generasi Al-Quran, nak siri yang mana, jadi insya-Allah akan dapat insya-Allah. Jadi Haji Yaakob silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Haji Yaakob. Saya tak mau tanya apa malam ni, untuk saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz yang memberi penerangan tentang ilmu majlis ilmu malam ini, yang mana dapat mengembalikan kembali tentang ilmu untuk mengukuhkan syahadah dan soal solat pada kami sekalian lah. Jadi saya ucap terima kasih saja. Kita tidak nak tanya apa malam ni. Terima kasih cikgu. Cuma saya nak bagi satu semangat lah. Ada satu kisah yang untuk kita sama-sama ambil iktibar, dan saya pun duk mengaji lagi. Sebab mengaji ni tak habis dan kita akan rasa seronok bila kita mula mengaji. Ada seorang yang berada di dalam Masjid Al-Azhar. Masjid Azhar ni tempat mengaji. Satu kawasan ni mengaji bahagian bab fiqh. Satu bahagian ni mengaji Quran. Satu bahagian maksudnya bidang ilmu yang luas lah. Jadi seorang lelaki ni kerja dia pasang lampu dalam Masjid Azhar untuk orang mengaji. Pada satu hari, dia ni telah dipelekehkan oleh budak-budak yang duk mengaji situ lah. Kan? Umur dia 60 tahun lebih lah, kira tua dah lah kan. Umur dah lebih lah. Tapi dengan kehendak Allah Ta'ala, dia main semangat sebab orang pelekeh. Kita ni bila orang pelekeh, kita main naik syekh ya. Kan? Kita bila orang cabar, kita akan niat. Dia pun mengaji ikut sama-sama. Dia pun mengaji sehingga dia digelar sebagai orang yang alim, boleh mengajar orang lain balik. Tapi mula umur 60 lebih. Maksudnya umur lebih lah. Maksudnya tidak ada terlambat bagi kita untuk mula untuk hafal Quran.
tidak terlambat untuk kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain, tidak terlambat selagi nyawa di kandung badan. Itulah. Maksudnya tidak ada terlambat. Dan orang yang terlambat adalah orang yang tidak menggunakan masa yang ada untuk bermanfaat. Masa yang bermanfaat untuk dirinya. Tuan-tuan, kalau mengaji di pondok, tuan-tuan tengok pagi, tengah hari lepas lohor, lepas tu lepas asar mengaji lagi, malam mengaji lagi. Jadi tok guru pun kuat. Anak murid pun kuat. Mengaji ni memang kena mengaji. Itulah. Itu sajalah cerita untuk bagi semangat. Saya mengajar Al-Quran, makcik-makcik yang ada di Sungai Kecil tu dah dekat daripada anak seorang sampai anak 4 orang dah lah. Maksudnya 6-7 tahun dah. Daripada Iqra' 1 sehinggalah sekarang ni baca sampai surah Ali Imran dah. 6 tahun. Dan macam tu lah, menuntut ilmu masa tu. Baik. Saya nak jemput Cikgu Wan Rasuli untuk berinteraksi Ustaz, untuk beritahu Ustaz kalau Ustaz berjemaah di Masjid Lama Sungai Bakar ke? Ya, saya Masjid Lama kadang-kadang surau Pematang Ara. Wan Rasuli ni, cikgu ni ahli jemaah dekat masjid Lama Sungai Bakar. Silakan Cikgu Wan Rasuli. Ada kuliah saya tak tahu apa dia. Wan Rasuli. Silakan mikrofon. Tak nampak muka, tak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ibrahim dan sahabat-sahabat sekalian. Saya tak nak cakap apa-apa malam ni. Saya tak tahu sihat. Tak apa sihat. Okey, tak apa. InsyaAllah. Semoga cepat sihat. Ibrahim. Banyaklah Ibrahim dan sahabat sekalian. Saya telah memantulkan ilmu. Sangat berguna ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Waalaikumsalam. Sekian. Saya nak minta anak murid saya ni, Suraya Harun, untuk tanya soalan kerana tengok ada type soalan dekat mesej tu, untuk pengetahuan Ustaz, untuk Ustaz kenal arwah Ustaz Harun kita. Ustaz Harun Pemantang ke? Ni anak dia. Suraya Harun. Ya, cikgu tahu. Silakan Suraya. Suraya. Anak Ustaz Harun, saya tahu. Cikgu ni pengurusi surau tu. Pengurusi surau nama apa? Cikgu apa? Duduk Pak Bentang. Abang tu. Mak Nasib. Dah cakap. Mak Razi. Ada seorang lagi. Dah tulis dah saya. Okey, baik. Berkenaan tentang solat, maka solat kita ni Allah Ta'ala wajibkan kepada kita sampailah kita tak boleh bergerak pun kita kena sembahyang juga. Selama-lama sampailah sampai hati pun kita kena sembahyang. Jadi yang kita tertinggal, macam saya tertinggal, kita sedap masa kita tertinggal, kita ganti macam mana kita nak qada solat. Nak qada solat. Jadi kita tertinggal, kalau kita teringat kita buat masa tu terus. Tapi hak dulu-dulu tu, cerita zaman dulu-dulu. Kita sekarang ni, kita tunaikan solat 5 waktu. Lepas sembahyang maghrib contoh, kita buat sembahyang maghrib sekali lagi. Jadi kita tunaikan sehingga kita rasa habis dah. Kita sendiri rasa kita nak kira payah lah. Sebab kita tak ingat. Kita agak-agak je lah. Tapi agak-agak kita tu lebih daripada, contohnya umur kita 15 tahun cukup umur. Sekarang umur 30. Jadi 15 tahun tu, takkan 15 tahun sembahyang jenuh lah. Maksudnya adalah yang tertinggal-tinggal. Jadi kita ganti-ganti dan kita agak-agak dalam hati kita qada sampai dekat mana kita rasa hati tenang, dekat tu lah.
Yang lupa-lupa tu lah. Tapi kalau tinggal sekarang ni, kita ganti terus lah dengan qada. Dia tidak boleh duduk dengan cara yang lain. Dengan hanya kita menggantikan, dan tak boleh orang lain lah pula duk ganti sembahyang kita. Sendiri-sendiri lah. Maksudnya buat solat maghrib, buat solat qada. Buat solat isyak, buat solat qada. Buat solat subuh, buat solat qada. Macam tu lah. Baik, boleh ikut lah. Terima kasih Ustaz. Baik, memang saya duk banyak kat sementara. Suraya juga tanya pasal kalau tertinggal apa puasa pula macam mana Ustaz? Tadi solat Puasa kena ganti jugalah. Kena ganti lah. Kalau fidyah tu kadang-kadang payah nak kira. Tuan-tuan pergi ke pejabat zakat suruh dia kira. Senang. Cerita dia lah ni senang macam tu. Sebab ada orang perempuan yang tak boleh puasa apa semua kan, mengandung lah, menyusu lah apa semua. Jadi saya selalu beritahu kat orang perempuan pergi pejabat zakat. Kita di Jawi pada kan depan tu, minta dia kira kat kita berapa yang kita nak kena bayar fidyah apa semua. Puasa kena ganti lah, walaupun bayar fidyah tapi kena ganti juga lah. Itulah. Puasa wajib lah, puasa wajib lah, puasa sunat tak payah lah. apa Puan dia silakan. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya ibadah haji. Kalau kata kita berkemampuan, kita sihat, tapi kita tak dapat jemputan. Duit pun dah cukup tapi tak dapat jemputan. Lepas tu kalau kata kita mati dalam keadaan macam tu, kira macam mana? Sepatutnya kita boleh pergi tapi sebabkan kita nak pergi melalui tabung haji, kena ada jemputan, tak boleh kita pergi sendiri macam tu. Macam mana keadaan kita masa tu? Dia sebut berpuasa dan berkemampuan tu, maksudnya macam sekarang ni ada masalah COVID apa semua kan. Jadi yang menghalang kita tu banyak perkara lah yang menghalang kita untuk sampai ke sana. Jadi itu bukan di bawah kita lah maksudnya. Bukan di bawah masalah kita, itu di bawah masalah tabung haji. Kita usahalah kan. Kita usaha takat mana yang kita boleh. Jadi dah tak boleh nak pergi juga kan. Jadi kita berserah kepada Allah Ta'ala. Kita tak orang kata apa? Tidak berdosa lah bagi kita kan. Sebab kita dah niat nak pergi, tapi keadaan yang menyebabkan kita tak boleh pergi ke sana kan. Maka tidaklah orang kata apa, diberatkan oleh kita tu. Jangan duk fikir sangat lagi aku berdosa lah, tak boleh muka duit cukup lah apa semua. Tapi masalah dia sekarang ni adalah masalah di bawah pentadbiran tabung haji. Tapi usaha kita punya kerja adalah usaha untuk bagi boleh pi. Sebab yang tentu boleh pi tu Allah Ta'ala lah kan. Kita usaha. Ada orang yang tak ada duit tapi boleh pi. Ada orang tajir. Ada orang yang ada duit tapi tak boleh pi. Dia semua tu macam-macam ragam lah, macam-macam masalah yang berlaku dalam kita. Ada yang tak mau cucuk vaksin, tak boleh pergi. Ada yang macam tu. Ada yang macam-macam lah keadaan. Ada yang sakit, yang tidak berkemampuan, hati tu nak pergi kan. Jadi itulah macam-macam. Jadi tidak ada masalah untuk kita. Jadi kita hanya usaha untuk boleh pergi ke sana. Disebut sebagai berkemampuan ataupun berkuasa. Ya. Baik. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Apa Ustaz? Kalau kata semua dah ada tapi tak dapat pergi tadi, kalau seandainya meninggal, eloklah anak-anak tu yang ada tu ada duit apa semua, anak-anak buat badal haji lah, buat upah haji untuk mak lah kan, insyaAllah. Sebab upah haji ni untuk orang yang dah meninggal, jadi anak-anak lah bertanggungjawab untuk buat yang krian. Betul. Buat upah haji boleh. Sebab amalan kita ni di antaranya setelah kita meninggal,
akan sampai, amalan upah haji tu akan sampai di antaranya. Sebab tu kalau kita baca Al-Quran, niat untuk sedekahkan kepada si mati, mengikut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia sampai dengan apa yang kita niat tu. Jadi itu salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh Ali Jumaah, mengatakan bahawa dalil yang menyatakan bahawa untuk orang hidup menyampaikan pahala kepada si mati adalah dalilnya dalil upah haji. Upah haji masih boleh walaupun dah dia meninggal, tapi kita boleh upah haji, maksudnya pahala tu dapat kepada si mati tersebut. Itu dalil yang digunakan untuk pendapat yang mengatakan orang mati tak ada hubungan dengan orang hidup. Kita kata ada hubungan sekiranya kita meniatkan pahala tersebut kepada si mati. Itulah. Itu kita duk tahlil tu. Kan? Sebab tu jangan tolak tahlil. Baik. Haji Buhari. Silakan Haji Buhari. Haji Buhari Samsudin. Ada ke? Atau ada di luar? Haji Hamnah. Teruskan. Ada hal. Haji Hamnah. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, saya dah buat badal umrah untuk mak saya sebelum dia meninggal. Lepas tu dia dah meninggal, boleh tak saya buat lagi untuk badal umrah untuk dia? Boleh buat. Boleh. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Ya, boleh. Jadi nak buat boleh. Cuma korban ada masalah dah disebut untuk buat korban kepada orang kata apa, orang yang telah meninggal dunia tu. Cuma haji lainlah, beza dengan korban tu. Jadi perbahasan dia banyak lah. Jadi bolehlah nak buat badal. Ya. Okey. Itu saja. Okey. Terima kasih Ustaz. Haji Hamnah dah buat badal haji untuk mak ke? Yang nak buat apa badal ataupun mak dah buat haji dah? Belum, tak ada. Saya buat masa dia hidup tapi dia tak upayakan, dah tua, jadi saya buat badal umrah. Lepas tu dah meninggal, saya nak buat lagi badal umrahnya, boleh tak? Tak, badal haji Hamnah buat lagi untuk mak. Ya, tapi kita orang dah buat dah lah masa dah meninggal ni, kita orang dah buat, anak-anak dah buat kan. Buat badal haji dah upah dah. Upah haji. Upah dah, badal hajinya dah upah. Itu nak buat umrah kalau pula. Alhamdulillah. Tahniah. Terima kasih. Kerana buat urusan tersebut dan tanya soalan tersebut, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya untuk perbincangan kita malam ni, saya rasa untuk cukup setakat ni, insyaAllah. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk besok pula tetamu kita untuk program yang ke-121 adalah Ustaz Muhammad Yazid bin Sulaiman, iaitu guru pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Ara Pulau Pinang. Jadi insya-Allah akan bersama-sama kita untuk meneruskan bacaan dua muka surat kita, surah Yusuf besok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan harap terus bersama untuk program yang berkenaan. Jadi sebagai penutup program kita pada malam ni, sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih jutaan, terima kasih sangat-sangat kepada Ustaz. Sebelum tu nak tanya Ustaz ni. Yang Ustaz kata Pondok Raudah yang Ustaz kendalikan, dia macam pondok kan, macam pondok ataupun ada satu bangunan saja. Kalau pondok-pondok macam Pondok Sungai Bakar ada orang duduk, pondok-pondok keliling.
ataupun budak Raudah ni hanya rumah untuk tujuan pergi pengajian di situ? Macam mana Ustaz? Okey, baik. Dia sebenarnya dia adalah cetusan daripada pak menekan saya, ayah kepada abang saya. Abang ayah saya. Tersasul lah malam-malam ni. Jadi tanah di Pematang Ara selepas daripada rumah Taman Kesumba tu, nak kono sebelah rumah Haji Kadir lah kot. Haji Abdul Kadir, arwah Haji Kadir. Bukan, dia lepas daripada Taman Kesumba tu ada rumah Yunus. Yang tahu. Rumah Yunus yang di KL tu, yang Petronas tu. Ya, Shell. Jadi tanah tu adalah tanah Tok Wan dan di sana ada 5 nama termasuk ayah saya dan adik-beradik dia lah. Jadi kami berniat nak wakafkan setengah daripada tanah tersebut untuk pondok pengajian lah. Jadi Pak Menekan cari saya lah sebab saya seorang yang boleh mengajak agama kan. Jadi saya ambil satu cara senang, lalu daftar dulu, tak kira jadi takut orang ramai tangkap lagi. Kan? Sebab Jabatan Agama pun mai turun dah. Mai tengok tempat apa semua. Dan buat masa sekarang ni, saya pun masih lagi berkhidmat. Nak pencen 2041. Jadi sementara tu, saya cari jugalah tenaga-tenaga pengajak yang luar. Ya. Cuma sebelum ni kita buat majlis korban di situ, majlis maulid di situ, bubuk Ashura. Jadi seronok dengan makan-makan. Seronok dengan mengaji. Sebut makan-makan dulu noh. Mengaji dan makan-makan. Jadi dua-dua tu untuk kita ni lah kan, sama-sama kan. Baik. Jadi saya buat mengaji Quran hari Ahad. Tapi buat masa ni tak lah sebab kita COVID hari tu kan, PKP. Jadi setakat ni saya buat hari Jumaat, Google Meet lah, hari Jumaat ketiga setiap minggu. Dan yang mengikutinya tu adalah makcik-makcik yang di Sungai Kecil tu lah. Dan tidak ada pondok lagi. Kita sekarang ni daftar dengan Jabatan Agama Islam nak buat permohonan untuk bina surau di situ, surau untuk pondok, dan baru nak akaun dah buat dah apa semua, jadi untuk minta sumbangan untuk buat surau kecil di situ untuk pondok. Dan rumah saya pun baru buat kat situ, atas tanah ayah saya lah, dan nama ayah saya. Jadi sekarang ni pondok tu tak seluruhnya lagi siap lah, masih dalam perancangan dan pembinaan sedikit demi sedikit. Jadi memang nak buat pondok orang tua duduk di situ. Saya tak mau ajak budak-budak sekolah rendah dah. Tak mau ajak dah, tak larat dah. Cukup lah dengan duk ada ni pun. Jadi saya nak ambil berumur tu yang mana nak duduk, kita buat. InsyaAllah lah projek tu memang ada dah. Kita buat. Siapa nak duduk, ada surau situ, boleh semayang situ, ngaji situ apa semua. Dan saya pun duduk di situ juga, senang. InsyaAllah kalau tuan-tuan, perempuan, orang kata apa, nak main mengaji dulu pun tak apa. Nak main mengaji dulu pun tak apa. InsyaAllah kita buat mengaji ilmu fardu ain ni lah. Ilmu fardu ain ni untuk bagi kita faham sama-sama. Itulah. Ada soalan ke? Nak tanya lagi ke apa? Alhamdulillah. Semoga kita doakan semoga Ustaz berjaya mendirikan pondok yang berkenaan sehingga sempurna insya-Allah dan dapat mewujudkan pusat pengajian kepada orang-orang yang dah berusia supaya semuanya berilmu ataupun dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, dapat menjadi seorang mukmin yang baik insya-Allah dengan usaha yang Ustaz buat. Semoga berjaya insya-Allah. Jadi sekali lagi sebagai penutup pada program kita pada malam ni, saya nak mohon kepada Ustaz untuk Ustaz bacakan doa agar kita semua mendapat rahmat daripada Allah SWT,
kita semua sihat walafiat, kita semua beroleh kejayaan dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi mohon kepada Ustaz untuk sebagai penutupnya untuk bacakan doa. Silakan Ustaz untuk kami aminkan. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول والآخر وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekian saja program kita pada malam ni. Kita jumpa lagi malam esok. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.